Hi, Assalamualaikum everybody. Thank you so much for waiting for us. I hope sorry sebab kita terlambat sikit hari ini, kita ada masalah teknikal. Alhamdulillah, jika tuan-tuan dan puan-puan bersama kita pada hari ini on Doctors Go Live on Columbia Asia Facebook page. Okay, hari ini kita ada satu topik yang sangat menarik iaitu terlampau pedas kesihatan terjejas. Ada question mark. So kita nak tahulah sama ada jika kita makan pedas yang terlampau, adakah ia boleh memudaratkan kesihatan atau macam mana. Okay. To answer questions from us is pakar diet daripada Columbia Asia Hospital Setapak, Cik Siti Sarah Muhammad Jusof. Apa khabar Cik Siti Sarah? Khabar baik Puan. Alhamdulillah. Okay. Okay, sekarang kita nak teruskan sajalah tentang topik makanan yang pedas ni, sebab kita semua tahulah sebagai seorang Malaysian, semua kita memang makan pedas, tetapi ada yang makan terlampau pedas. Tak tahulah dia punya taste buds kebal ke apa, like they will go to the kedai yang jual nasi dengan lauk yang pedas yang ada level-level kan. Biasanya ada macam level 1 ke 10, and ada pula yang sanggup makan level 10 tu sebab dia rasa mesti ada kick. Tapi kek pun kita tak tahulah, mungkin ada sesuatu kemudaratan yang boleh berlaku kan disebabkan tabiat makan makanan pedas yang terlampau pedas. Okay, so soalan pertama ialah apa yang menyebabkan sesuatu makanan itu pedas? Is there like a substance in the makanan berpunca daripada sesuatu bahan yang terkandung dalam makanan tersebut? Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, untuk topik panas ni, pedas ni, okay, makanan pedas sebenarnya disebabkan penggunaan cili di dalam makanan. So kandungan utama di dalam cili tu yang memberikan rasa pedas tersebut, yang kita panggil capsaicin. Kandungan capsaicin ni merupakan bahan aktif yang memberikan seseorang merasa pedas. Okay? Dia dipanggil dikenal pasti oleh reseptor yang dipanggil TRPV1, yang mana dia akan merangsang rasa sakit dan pedih untuk pedas lah, untuk cili. And then semakin banyak jumlah capsaicin dalam yang dikesan oleh reseptor ni, dia akan meningkatkan kesan pedas itu sendirilah. Okay. And then itulah untuk yang kepedasan tu. And then capsaicin dalam lada ni, dalam cili ni, dia boleh diukur dengan ukuran namanya Scoville heat, Scoville scale. Ataupun dia punya unit ni kita panggil Scoville heat units lah. And then sorry, teruskan. Okay, untuk yang SHU ni, Scoville heat units ni, dia boleh memesan kepedasan setiap cili yang ada di dunia ni. And then dia ada satu kaedah yang kita panggil kaedah kromatografi cahaya berprestasi tinggi, yang mana dia boleh membaca cap jari kimia capsaicin dalam cili. So dia boleh tahu macam mana berapa tepat capsaicin yang ada di dalam cili atau lada. Cik Sarah tadi sebut dia tu maksudnya unit ni lah, Scoville unit ni. Yes. Scoville unit. So paling rendah 1. Paling rendah 0. Oh, 0, I see. So macam makanan biasa, gula-gula ke apa memang 0 lah. 0. Sebab capsaicin ni ada di dalam lada atau cili saja. I see. Kalau macam lada hitam, kepedasan lada hitam ataupun rempah-rempah kari misalnya, itu ada capsaicin ke? Ada. Dia dalam lada hitam ada. Dia nama dia lain lah. Benda cili lah. Yes. Yang benda yang berempah and then yang ada substance yang cili lah. I see. Okay. So yang paling tinggi capsaicin ni berapa? Dia punya unit tu dari 0 ke? Ada limit ke? Tak ada limit? Dia dalam daripada 0, dia yang paling tinggi dalam 1.6 juta SHU. Oh, sampai juta-juta. Itu kalau makan kepala pecah kan ni. Meletup terus. Memang pedas lah. Kalau yang tahan pedas mungkin boleh tahan. Cuma dalam kuantiti yang sikit mungkin dia akan boleh terima lagi. Tapi kalau dalam kuantiti yang banyak boleh merosakkan organ lah. Yalah.
So far consumption capsaicin yang maksimum untuk manusia berapa? Because kalau sampai tu I think memang ridiculous kot, yang tu macam seksaan. Yang paling hot dah, yang mana yang paling tinggi yang 1.6 million tu kita panggil Carolina Reaper, yang mana cili ni berasal daripada kumpulan ghost pepper dengan habanero. Dia punya 1.6 million lah. Jenis-jenis cili lah. Jenis-jenis cili. Okay. Yang keduanya ghost pepper lah. Ghost pepper dalam 800,000 ke 1 juta SHU. Oh, I see. Wow, macam mana agaknya kan kalau buat sambal pakai tu semua. I think dia punya batu lesung pun cair. Dia memang sangat pedas lah. Mungkin kalau kita pegang pun dia akan rasa hit dekat tangan kita lah. Cik Sarah pernah rasa ke? Yang kalau nak rasa cili padi yang biasa Malaysian pakai pun dah rasa pijar kan. Apatah lagi yang so kalau kita punya cili padi tu rasanya dia punya Scoville unit berapa? Lebih kurang lah kalau macam ni agak-agak. Dalam yang Malaysian punya dalam 100,000 lah yang cili padi. 100,000 ke 250,000 SHU. I see. Okay. Wow, okay. Interesting. Okay, so itu dia, kita ada unit Scoville system, which is unit untuk kita mengira kepedasan. Tapi level kepedasan ni memang tak samalah macam jika yang ada dekat kedai kan, level 1 to 10 itu memang lain lah. Itu manusia punya rekaan kan? Yes, itu kepedasan yang kita boleh tahan lah. Berbanding dengan yang SHU ni lain, dia level lain. Yalah, okay. Alright, okay. So makanan apa yang mengandungi kandungan capsaicin yang paling tinggi berbanding makanan lain? Okay, tadi kita dah sebutkan cili iaitu Carolina Reaper dan ghost pepper dan sebagainya. Ni memang tak ada kat Malaysia kan? Tak ada. Kebanyakannya di luar negara lah. Okay lah. I think tapi macam Malaysians yang suka pedas kan, kalau ada, sekiranya ada mungkin kita dah try kot. Okay, Cik Sarah, berapa agaknya bacaan kepedasan bahan makanan yang dianggap paling pedas di Malaysia iaitu cili padi kampung? Ni pun tadi Cik Sarah kata around 250 250, yes, yang paling tinggi. 250, okay. Would you say that this is the maximum? Rasanya ini agak maksimum yang boleh fit for consumption lah manusia. Not really lah, sebab dalam scale Scoville tu yang cili padi dalam medium, dalam level medium lah. For human consumption lah, so macam kita boleh okay, here we go, the Scoville unit, very nice. So there's mild, medium, hot and fire. Okay, kita kat mana? Kita punya cili padi kampung lebih kurang dekat mana? Medium size, dalam level medium. Okay. Oh, Thai chili lagi pedas ya? Thai chili tu yang warna merah dan kecil kan? Ya, tapi yang kita pakai di Malaysia Thai chili dah campur dengan bahan lain. Ni yang Thai chili lah. Yalah. Oh, jalapeno pun medium ya, sama dengan cili padi. That's strange. Because jalapeno yang kita makan dekat kedai macam Tex-Mex punya food kan biasanya macam tak pedas. Okay lah. Okay, alright. No problem. So that's the Scoville unit, Scoville scale. Okay, Cik Sarah, mengapakah reaksi kepedasan menyebabkan okay, ni kita cakap pasal fiziologi lah untuk seseorang manusia. Itu bila dia makan sesuatu yang terlampau pedas, tiba-tiba ada air mata, lepas tu hidung pun dah start berair, muka kemerahan, mulut panas, perut panas. It sounds macam ada suffering, tapi dia orang masih makan lagi. Apa yang menyebabkan reaksi yang macam tu? Reaksi yang mana kita dapat air mata meleleh, kita macam hidung keluar. Sebabnya reaksi pedas ni sebab kandungan capsaicin yang ada di dalam cili tersebutlah. Makin banyak kita ambil pengambilan makanan pedas, capsaicin ni akan tindak balas dia akan berlebihan kepada kita punya tubuh badan. Okay, and then capsaicin ni akan merangsang saraf dan menghantar saraf isyarat amaran haba kepada badan dan yang membahayakan otak lah. Okay, and then dia memang literally haba? Yes, dia
bagi sign pada otak kata ada haba, maknanya danger lah. And then badan akan bertindak balas. Itu yang dapat menyebabkan. Yes, kalau kita kata hot food tu memang hot lah, bukan apa ni, bayangan. Bukan bayangan sebab dia panas. Bila badan kita ni dia pandai, bila dia ada satu yang rasa macam danger, dia akan bagi isyarat pada otak badan akan nak balas lah. Yang tindak balas itulah yang mengeluarkan air mata, air hidung. Untuk menyejukkan badan lah. Yes. And then pada badan sama, dalam perut kita pun dia akan bertindak balas. Dia bukan setakat kita punya rongga. And then bila masuk ke perut, dia akan bertindak balas yang boleh, kalau terlalu pedas untuk seseorang individu, dia boleh buat sakit hati, dia kejang perut, sakit perut. Sebabnya sistem usus dia cuba nak menggerakkan makanan tu dengan lebih cepat. Bila usus bertindak balas dengan makanan tu, dia akan merembeskan cecair lah, yang mana kita rasa kita boleh diarrhea lepas tu. Kenapa sistem penghadaman kita nak nyahkan, nak get rid of the makanan cepat? Sebab panas ya? Sebab dia nak kena keluarkan daripada tubuh badan kita? Sebabnya dia bukan sesuatu yang normal bagi usus tu. I see. So dia rasa macam haba tu tidak perlu ada di dalam sistem saluran usus tu, dia akan keluarkan dengan cepat lah. Macam sesuatu yang asing lah. Ya, sesuatu yang asing yang memang yang dia tak nak berada lama lah di dalam rongga usus tu. I see. Maksudnya maybe like manusia not meant to makan hot food lah kan, yang terlampau pedas lah. So kita berjaga-jaga lah. Okay, janganlah order nasi level 10 tu. Anyway, okay, apakah yang dilakukan apakah yang kita boleh lakukan? Mungkin Cik Sarah ada sebarang tips yang boleh di-share macam mana kalau kita rasa terlampau pedas, how to kurangkan rasa pedas tersebut. Ada orang kata makan beras lah dan sebagainya. Kalau kita makan suatu makanan yang pedas, kita boleh mengurangkan rasa pedas tu di dalam mulut atau di perut dengan mengambil contoh susu. Sebab susu ni dia mengandungi protein. Protein tu dapat menghilangkan zat pedas yang ada di dalam makanan kita lah. And then selain daripada susu, produk penyusu macam contoh yogurt, aiskrim pun boleh diambil lah. Itu susu. Yang keduanya kita boleh ambil madu. Bila ambil madu ni, sebab capsaicin ni dia bersifat lemak. Okay. And then madu ni sebenarnya dia dapat menyerap capsaicin sebagai lemak tu, dia dapat mengurangkan rasa pedas tersebut lah. Okay. Itu madu. Adakah ia madu saja atau benda yang manis? Apa-apa yang manis? Macam gula-gula semua boleh? Boleh. And then gula yang kita pakai pun boleh digunakan sebagai untuk menyingkirkan rasa haba dalam makanan pedas tersebut lah. Yang sejuk tadi macam Cik Sarah kata susu, apa tadi, I think you mentioned one more thing. Aiskrim. Kalau ais, air batu? Air batu tak. Sebabnya yang aiskrim tu, dalam aiskrim kandungannya ada susu. Maksudnya produk susu lah. Yang mana kita nak ambil yang aiskrim yang tak ada base susu. Kalau ada base susu, okey. Sebab susu protein tu dapat mengurangkan rasa haba tersebut lah. Okay, selain daripada itu, yogurt boleh kot? Yogurt boleh kot? Sebab yogurt dah lah dia sejuk, lepas tu protein kan, susu masih. Okay, sorry, saya interrupt je. Silakan. Selain daripada susu, madu, and then kita makanan berkanji. Contoh macam nasi kita, nasi, roti pun boleh dapat mengurangkan rasa pedas dalam perut. Sebabnya kanji ni dia bertindak macam pelindung pada kita punya lidah lah. Untuk terus dia dapat menyerap capsaicin tu di dalam makanan. Itu makanan berkanji. And then minyak zaitun pun boleh dapat mengurangkan rasa pedas dalam mulut. Sebabnya dia dapat menyejukkan kita punya kepedasan tersebut lah. Minyak zaitun. Okay, that's the first. Tak pernah tahu pun pasal minyak zaitun.
Okay, yang saya dengar ialah gula lah. Ya. Itulah contoh yang ataupun tips yang boleh mengurangkan kepedasan di mulut dan di perut lah. Okay, so bahan bersusu seperti yogurt, aiskrim dan of course susu, and then madu atau gula lah, ya, sesuatu yang manis kan. And then apa tadi, sesuatu yang berkanji seperti nasi, kentang, beras. Beras saja, beras mentah yang dikunyah-kunyah boleh? Nasi. Nasi lah kan? Nasi dengan apa? Kalau boleh nasi dengan roti lah. Ada juga orang yang memang kunyah beras saja. It's better nasi lah sebab kita boleh telan kan. Kalau untuk beras, kita tak dapat kanji dia. Kalau nasi kita makan terus, dapat kanji terus lah. Kanji dia yang penting. Itulah, sambil makan nasi, kalau ada macam sambal tu pedas, so dia makan nasi. Tapi dia letak juga sambal tu, yelah, kita pun baru belajar kan tentang nasi menjadi salah satu bahan yang boleh mengurangkan rasa pedas. Betul kan? Okey, alhamdulillah. Sekarang kita dah ada tips, so bolehlah kita makan level yang tinggi-tinggi, cuma kita kena pandai-pandai lah bring down the heat kan. Okey, Cik Sarah, apa dia? Kena berhati-hati kalau nak ambil yang level yang yes, betul. Kena berhati-hati. Makanan yang pedas ada tak apa-apa kebaikan? Okay, ni interesting. Ada apa benefit tak? Ada yang kata kita makan cili ni boleh menurunkan berat badan. Sebenarnya betul ke? Sebenarnya makanan bercili dia dapat meningkatkan kadar metabolisme dalam badan kita lah, sebabnya dia ada pembentukan haba, kita panggil thermogenesis lah, yang mana proses ni memerlukan tenaga dan membakar kalori. Okay, sebab tu dia kata dia boleh menurunkan berat badan. Sebab kesan termogenik ni dapat membuatkan tubuh membakar extra kalori selama 20 minit bila kita makan lah. Tapi itu bukan salah satu faktor untuk menurunkan berat badan lah. Maknanya nak turun berat badan, kita makan benda pedas sahaja. No. Bila kita nak turunkan berat badan, kita tetap ada prinsip yang mana defisit kalori lah, yang mana kalori yang pembakaran kalori mesti kena lebih daripada pengambilan kalori lah. Bukan semata-mata untuk makan yang makanan pedas. Ya, betul. Jadikan makan makanan pedas tu, tabiat makan makanan pedas sebagai satu sebab untuk kita kurangkan berat badan. Ya, saya. That means the other things lah kan, macam jaga pemakanan yang lain, exercise dan sebagainya. Okay, alright, makes a lot of sense. Setiap orang mempunyai tahap tahan pedas yang berlainan. Semua kita tahulah. Adakah ini disebabkan fisiologi individu sejak lahir atau ikut selera masing-masing berdasarkan pengalaman dia makan yang pedas, lepas tu dia rasa sedap, dia makan lagi. So level ketahanan pedas dia macam makin tinggi ataupun dah memang semula jadi. Okay. Tak tahu kalau Sarah faham ke saya punya soalan. Contohnya kan macam okay, Cik Sarah tak berapa makan pedas. Saya makan pedas. Tapi Cik Sarah bila makan pedas sikit-sikit tu rasa macam best pula. So lama-lama Cik Sarah pun makan pedas, makin banyak. Ataupun memang dari kecil sampai besar tak makan pedas, maksudnya tak bolehlah makan pedas. Sebab ketahanan lidah ke, ketahanan perut ke? Okay, dia bukan sebab fisiologi seseorang individu tersebut boleh tahan atau tak boleh tahan. Dia kalau dari kecil kita dah dibiasakan makan budaya makan pedas tu dalam family kita. Kalau dah biasa, maknanya kita dah train kita punya lidah tu untuk terima makanan pedas. Dia berbeza dengan orang yang individu yang keluarga dia tak makan pedas. So dia makan pedas sikit, dia rasa benda tu terlalu pedas, walaupun sebenarnya it's just pedas sedikit saja. So pedas ni sebenarnya, selera makan kita ni sebenarnya boleh di-train, boleh dididik lah. Maknanya kalau kita sebelum ni kita tak makan pedas, tapi kita start makan pedas sikit-sikit, tapi lama-lama kita dah biasa dengan level tu. Contoh kita ambil level 1 makan pedas, and then bila dah sampai satu tahap kita dah tak rasa pedas dah pun yang level 1, kita up lagi ke level 2, level 3 sampai yang level yang kita sendiri boleh tahan.
I think yang level 10, 20, 30 semua dah kebas agaknya. Kebas dah kira power lah, dah boleh makan betul. Okay. So makanan pedas kebaikan tadi kita dah cakap. Lepas tu tahap tahan pedas masing-masing berlainan. Ada kepedasan yang tidak berhenti makan. Maksudnya orang tu makan pedas, lepas tu dia komplain pedas, lepas tu nampak muka dah merah semua kan, tapi dia masih continue makan. So pedas tu macam menawarkan satu kesedapan ataupun addiction. Walaupun pedas tapi masih juga nak makan. So itu disebabkan capsaicin punya salah satu kriteria dia ke memang dia ada certain things yang bagi kita addicted to it. Okay. Yang bila kita rasa makan pedas, kita nak lagi tu sebenarnya adalah efek capsaicin tu lah. Sebab capsaicin dia merangsang pengeluaran endorfin yang mana bila endorfin ni dikeluarkan, kita rasa lagi nak makan, kita lagi seronok nak makan lepas tu. So selera kita pun tambah lah. So kita akan tambah lagi. Contoh macam kita makan sambal, kita akan tambah lagi sambal untuk rasa kepedasan tu walaupun kita dah berpeluh-peluh untuk makan pedas lah. Endorfin ni bukan, it's a feel good hormone kan? Endorfin tu membuat kita rasa sedap, rasa seronok, rasa bahagia. So kalau bahan makanan pedas tu memang ada endorfin. Oh, that's interesting. Dia merangsang pengeluaran endorfin tu lah, bukannya daripada chili tu kan ada endorfin. Oh, dia merangsang, okay, I see. Yeah. Okay, alright, faham. Lepas tu adakah kesan pengambilan makanan pedas? Apakah kesan start ni yang kita nak kena tanya betul-betul dengan Cik Sarah ni. Jika seseorang itu makan pedas yang berlebihan dan terlampau-lampau, apakah kesan pengambilan kepada sistem pencernaan? Kesan pengambilan makanan pedas ataupun makanan cili pada kita punya sistem pencernaan, salah satunya dia boleh membuatkan kita dapat acid reflux lah. Yang mana acid reflux ni selalunya perut kita ada jus yang kita panggil jus gester, yang mana membantu dalam proses penghadaman. So punya kandungan perut tu sebenarnya dia halang macamnya bila kita makan dia halang untuk kembali ke esophagus lah. Tapi dalam keadaan normal, otot ni dia akan mengendor dan membolehkan makanan dari esophagus masuk ke dalam perut dan untuk mengelakkan makanan naik balik kepada esophagus lah. Itu adalah salah satu mekanisme semula jadi penyusunan badan lah. Tapi bila otot ni jadi lemah, jus gester tadi dia boleh mengalir kembali kepada esophagus yang kita panggil acid reflux lah. Yang ni yang boleh menyebabkan kita batuk, sakit kerongkong. Yes. Simptom yang akan dialami oleh acid reflux ni selalunya kita jadi macam pedih ulu hati lah. Pedih ulu hati, kita rasa macam loya. Yes. Burn sensation yang ada dekat acid reflux lah. I see. Okay, since kita tengok slide ni, ada Cik Sarah nak tunjuk nombor 2 ke ni nombor 1 kan? Lepas ni, apakah akan terjadi? Kita tengok slide yang seterusnya. Ya. Okay. Oh, gastric ulcer. Okay. Yang keduanya untuk gastric ulcer lah. Sebab apa? Gastric ulcer ataupun kita panggil ulcer peptic ni, dia merupakan luka yang ada di dalam bahagian lapisan perut lah. Maknanya di dalam usus kecil atau esophagus. Okay, selalunya dinding ulcer peptic ni dia luka di dalam dinding perut, and then pengeluaran usus kecil yang dikenali sebagai duodenum lah. Macam kita tengok dalam slide. Okay. Perut manusia ni dia akan mengeluarkan sejenis asid hidroklorik yang mana mampu menyebabkan hakisan pada dinding perut. Okay, tapi dinding perut mempunyai lapisan mukosa yang mampu menghalang daripada hakisan ini berlaku dalam keadaan biasalah. Bila ada gangguan terhadap lapisan perut tersebut, dia akan menyebabkan dinding perut tu akan menipis. Okay?
Dan nipis dia akan menyebabkan perembesan asid yang secara berlebihan lah. Okay. Sebab tu terjadinya gastric ulcer ni, ada ulcer di dalam perut. Tapi sekiranya kita makan makanan yang pedas, dia akan menyebabkan memburukkan lagi keadaan ulcer dalam perut tersebut lah. Okay. Dia untuk mendapatkan, ni bukanlah kita na'udzubillah, memang kita tak naklah dapatkan benda tapi sekiranya kita akan develop gastric ulcer dan yang tadi tu apa, acid reflux, all these things based on kita punya tabiat makan makanan pedas untuk jangka panjang, ataupun katalah you makan today, tomorrow, the next day, sekejap aja dia dah boleh jadi dah acid reflux, ataupun dia perlukan satu jangka masa yang lama. Okey, kalau sentiasa maknanya dalam jangka masa yang panjang, pengambilan makanan pedas ataupun bercili ni berterusan, dia boleh jadi salah satu faktor lah, menyebabkan penyakit seperti acid reflux, gastric ulcer ataupun gastritis. Tapi kalau makan secara macam selang-selang, dia tak ada masalah. Cuma bila kita dah ada sakit sebegini, kita tak galakkan makan makanan pedas lah, sebab dia memburukkan lagi keadaan atau simptom penyakit tersebut. I see. Okay. So the lesson is to be berpada-pada lah kan. Sederhana lah duit. Okay. Saya kena bagi tahu diri sendiri ni sebab memang kuat makan pedas. Like my sister-in-law, tomato sauce pun dia rasa pedas. So kita punya family ni ada ekstrim, pedas tu terlampau pedas. Yang tak pedas memang langsung tak pedas. Okay, anyway, apakah kriteria seseorang yang tidak digalakkan makan pedas kerana ianya boleh membawa kemudaratan? Misalnya, tadi cik saya ada yang ada ulcer, of course sebab sakit kan, so better stay away from makanan pedas. Sekiranya kanak-kanak kecil atau orang-orang tua nak makan pedas, apakah nasihat atau recommendation dari Cik Sarah? Okay, bagi kanak-kanak yang berumur 1 tahun ke bawah, makanan yang pedas tidak digalakkan lah. Tapi bagi kanak-kanak yang baru mula untuk makan makanan pedas, kalau nak, ibu bapa parents nak try bagi makan untuk makanan yang pedas, boleh, yang berempah, tapi tambahkan sedikit sahaja dalam makanan, and then kita tengok kesannya pada anak lah. Kalau anak boleh terima, maknanya tiada masalah, maknanya makanan berempah tu tiada masalah untuk diambil, and then dan tiada reaction alahan lah. Kalau ada alahan, better stop lah. Kalau anak tu boleh terima, it's okay, just teruskan lah, tapi dalam kuantiti yang sedikit lah. Sebab sistem pencernaan kanak-kanak tidak sama seperti orang dewasa lah. Kalau bagi orang tua pula, sistem pencernaan dia sudah kira kata dah lama, so dia rentan untuk dapat penyakit. Maknanya bukan penyakit, maksudnya macam mungkin kalau dia makan pedas sedikit, dia akan rasa sakit perut, ataupun dia boleh dapat diarrhea. Sebabnya dia punya sistem pencernaan tidak sama lagi macam mana yang sebelum ni, sewaktu dia muda lah. Tapi kalau nak makan pedas tak ada masalah, cuma kita ada level dia lah. Kalau macam orang tu mungkin level yang bawah, jangan ambil yang ekstrim. Macam mana yang ada sekarang viral dekat kita punya gerai makan yang mana yang cili sampai macam puan cakap ada sampai level 10. Tak boleh lah. Cuma untuk rasa cili tu okey, sebab kadang-kadang bila orang tua ni dia dah biasa makan pedas. Sepanjang hidup dia dah biasa makan pedas. Cuma jangan lebih daripada yang sepatutnya lah. Sekiranya maksudnya sekiranya dia makan dapat simptom yang seperti yang dia tak pernah dapat, maknanya stop terus makan pedas. Bukan stop yang dia makan sekarang, dan kena reduce dia punya heat lah.
Okay. Yang aku tu kadang-kadang kita tengok kan budak-budak kecil makan pedas. Memang some parents bagi anak-anak makan pedas sedikit-sedikit nak cuba sebab susah pula nanti nak masak dua kali, ada yang pedas, ada yang tak pedas. And then of course nak biasakanlah kita makan kat luar. Biasakan Malaysians kan memang sesuatu yang tak makan pedas. But some of them really mengalahkan orang dewasa. Cara dia orang makan pedas tu cili padi semua macam kacang. Okay, Cik Siti Sarah, we have come to the end of kita punya soalan. So kita tengok pula soalan dari viewers. Okay, kita ada satu soalan daripada Puan Syimir Isian. Betul ke makan pedas boleh kena appendix? Okay, makanan pedas tak semestinya boleh menyebabkan appendix. Sekiranya kita ada simptom yang maknanya kalau kita ada appendix tapi kita makan pedas, dia boleh memburukkan keadaan lagi lah. Dia bukannya kita makan pedas kita akan dapat appendix. Tapi bila kita appendix kita dan kita ada sakit appendix tu tapi kita makan pedas, dia itulah macam saya cakap, dia memburukkan keadaan sajalah. Dia bukan penyebab utama untuk dapat appendix. Yalah. Cik Sarah, since you are an expert kan dalam hal pemakanan ni sebagai seorang dietitian, cili tu kan ada biji cili tu yang saya dengar lah dia tak hadam. Memang susah untuk digest. So sebab itulah dia boleh get stuck in the appendix dan sebagainya. But okay, that one is bahagian medical lah. Tapi as pakar pemakanan, memang betul ke yang cili punya seeds tu memang dia tak boleh digest? Kita punya sistem tak boleh digest. Okay, biji cili tu sebenarnya memang dia tak digest lah. Dia akan terus keluar dengan kita punya najis lah. Tapi sebab tu kita jangan makan, kalau kita nak buat sambal tu, seeds tu kena kurangkan lah. Supaya kita takut nanti dia akan selalunya dia akan keluar melalui kita punya sistem perkembangan. Itu yang bagi pedas kan sebenarnya? I mean, I don't know, I'm just asking. Bagi pedas tu kandungan capsaicin, bukannya biji cili tu. Okay, kandungan capsaicin tu dia lebih the flesh lah, the flesh of the chili kan? Maksudnya itu sendirilah sebab dia ada cili, lepas tu dia ada dia punya seeds. So seeds tu lebih pedas ke ataupun the cili tu yang cili tu yang bukan daripada seeds. Sebab capsaicin is dia punya badan cili itulah yang kita panggil. Okay, betul. Alright, okay. Okay, we have another question. Cik Faiz Hamid bertanya tentang appendix. Okay, tadi kita dah jawab berkenaan dengan appendix. Okay, another question. Haziq Nadira, adakah cili penyebab perut pedih dan menyebabkan buasir? Interesting. Okay. Cili, cili menyebabkan perut pedih. If macam saya kata tadi, kalau ada ulcer, yes, dia akan menyebabkan perut pedih. Ataupun kita ada gastrik yang dinding perut kita dah menipis, sekiranya kita makan benda yang pedas, dia boleh menyebabkan irritation pada kita punya dinding perut lah. Tapi bagi buasir, cili bukan menyebabkan buasir secara directly. Maknanya if buasir kalau dia banyak faktor lah. Tapi salah satu faktornya long term kita makan makanan bercili, maknanya setiap hari kita makan cili dan kuantiti yang banyak dan yang pedas lah, itu boleh menyebabkan buasir. Tapi bukannya dia bukan faktor utama menyebabkan buasir. Sekiranya kita ada buasir, jadi kita makan benda cili, dia meworsekan lagi kita punya buasir tersebut lah. Okay. Alright. Miss Cecilia Chong bertanya, every time I eat spicy foods, I poop blood. Okay, setiap kali dia makan makanan yang pedas, najis darah. Okay, maksudnya itu. This one mungkin ada masalah di dalam perut atau di dalam usus. That one kena, mungkin makanan yang dimakan dia pedas. And then dia mengeluarkan najis yang berdarah. This one kena immediately jumpa dengan doktor lah untuk tengok keadaan dalam perut ataupun usus. Sebab kita tak tahu apa benda
yang menyebabkan betul. najis darah lah. So kita nasihatkan juga dengan pakar biologi. Ya. Sebabnya kita mungkin sebelum kita makan benda pedas, mungkin dah dalaman badan kita tu ada something yang kita tak tahulah. Tapi bila kita makan pedas, dia lagi. Sebab tu dia jadi begitulah. So better check lah. Dekat Columbia Asia Hospital setapak pun ada pakar gastro kan? Yes. Okay. Lagi satu, Puan Shimir tanya, jadi kalau nak kurangkan pedas dalam makanan, tak semestinya kena buang biji cili ya? Oh, dia tanya. Okay. Macam tadi yang saya cakap, pedas ada di dalam cili tersebut. Biji cili dia bukannya untuk kepedasan makanan lah. Tapi kalau untuk apa tadi, kalau untuk nak mengurangkan pedas, kurangkan cili di dalam masakan tu lah. Tak ada kena-mengena lah dengan biji cili tu. Cuma yes. Sebab biji cili tu kita suruh kurangkan supaya benda tu tak dihadam pun dalam kita punya sistem pencernaan. So tak perlu ambil lah untuk dibuat masakan. Yalah. Oh, ada lagi satu soalan. Puan Shimir bertanya bertubi-tubi. Kalau makan pedas during pregnancy boleh ke? Mungkin dia ada plan untuk pregnant lagi tak? Okay. During pregnancy, kalau macam first trimester tu kita tak galakkan ambil makanan yang pedas. Okay. Dan yang second and third tu, second and third trimester boleh tapi jangan ekstrim lah. Sebab kita tak nak apa-apa yang berlaku pada baby. And then sebenarnya kalau nak makan pedas ni, it's better makan secara sederhana lah. Kalau kita keadaan kita hamil pun sepatutnya makan secara sederhana sebab kita tak tahu dia punya risiko kepada baby dan ibu lah. Right. Lagi satu Cik Sarah, cakap pasal cili ni, apakah kandungan kalori? Is it high ke atau macam mana? Kandungan kalori? Kandungan kalori dalam cili dia macam berbeza-beza lah. Kalau nak kata satu batang cili tu berapa kalori, dia tak banyak. Cuma bila kita masak dan kita campur benda lain macam minyak, macam kita buat sambal tambah minyak, and then itu yang tambahan kalorinya. Tapi kalau cili itself kalori dia tak berapa banyak lah. I see. Okay, alright. I think that's all the questions yang kita ada pada hari ini. Jika tuan-tuan dan puan-puan semua ada lagi soalan yang ingin ditanyakan kepada Cik Sarah, bolehlah type dan kita akan dapatkan Cik Sarah untuk menjawab soalan tersebut. Okay. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain rancangan. Terima kasih banyak Cik Sarah, iaitu dietitian atau pakar diet dari Columbia Asia Hospital setapak. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Bye semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.